Ni ASMR betapa kerasnya dia. Kalau aku lontar dekat kepala korang, masuk hospital korang, beb. Masuk hospital korang, beb. Watch out, KA. I'm going to take the title. Yeah. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody. Hey guys, welcome back to my channel di mana Tuban tak dirancang menjadi konten. Okay, untuk video hari ini sebenarnya semalam saya ada buat something which is saya ada baking sourdough focaccia bread. Focaccia, whatever. And then, bread tu pula saya guna saya punya sourdough starter yang tak berapa nak aktif. And yeah, it was my mistake because I was a beginner, so kita cuba-cuba je kan. And it turns out memang tak jadi langsung. And I was so disappointed with the result. And aku pun rasa macam aku nak buat apa dengan bread ni kan, sebab bread tu dia taklah keras. Cuma dia macam bread yang tak dimasak dengan betul. Tapi dia masak je sebenarnya. Sebab kalau saya letak lama-lama dalam oven pun memang tekstur dia macam tu. Macam tu lah. And then itu in terms of texture lah. Rasa dia pula, oh my god guys. Dah nama pun sourdough kan. Aku pun macam, aku tahulah sourdough bread. Tapi aku pernah je makan sourdough bread. And rasa dia sangat-sangat berbeza. And sourdough bread, dia taklah sour yang, you know, macam sour yang macam tu, tak. Tapi bread yang aku buat tu sumpah sour nak mampus. So aku macam kecewa. Dah lah aku guna 1 kilo tepung high protein, tahu tak? Korang pun tahu harga tepung high protein bukannya murah. So aku sangat-sangat kecewa. Jadi aku nak buang pun aku rasa sayang. Okay. Jadi aku rasa macam why not? Sebab pagi tadi aku bangun tidur, aku pun try nak makan untuk breakfast lah kan, konon-kononnya. And you know what? Rasa dia exactly the same macam roti baguette yang keras yang panjang tu. Tahu tak roti baguette tu? Memang sama weh. Dia punya tekstur yang keras, liat. Tapi dia sedap. And walaupun dia masam, semalam, tak tahulah mungkin sebab saya makan malam tadi, dia macam baru keluar daripada oven. So rasa masam itu memang masam gila. Tapi then I don't know, maybe masam tu bila bread tu dah sejuk, masam dia tu dah kurang sikit. Macam tu lah. Nak dijadikan cerita untuk konten kali ini, saya nak renovate saya punya bread focaccia sourdough. Jadi renovation itu adalah saya plan disebabkan rasa dia almost sama dengan rasa baguette. Jadi, I nak buat garlic bread with mushroom soup. Tambah pula hari ni hujan-hujan dekat kawasan saya. Jadi, mana taknya mesti macam you know what I'm saying? Like, so good, so delicious. Anyway, let's go make it. And by the way, korang tengok hasil roti saya, okay? Saya akan tunjuk kat korang, okay? Let's go! Okay, macam biasa transition dekat dapur rumah aku. And inilah roti yang aku dah bake semalam. So, korang kan tengok. So, I'm so disappointed guys. Korang jangan heran kenapa ada lubang dekat tengah tu. Sebab semalam saya dengan abang saya try makan. Dan ini dah hasil dia. Korang tengok. Tekstur dia aku bagi tahu korang. Ni ASMR betapa kerasnya dia. Keras ni weh, tengok ni. Bruh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ini kalau aku lontar dekat kepala korang, masuk hospital korang, beb.
Masuk speaker korang, beb. Korang dengar? Korang pernah tak dengar bread yang berat macam tu? Tak pernah. Bread aku je yang boleh buat orang masuk hospital. Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Jadi pagi tadi, aku cari resepi dekat TikTok, cari cara nak buat garlic bread dengan mushroom soup. Jadi aku malas sangat nak buat mushroom soup daripada scratch. Jadi aku beli je yang Campbell ni. So kita nanti just panaskan je, tambah air susu ataupun air suam, then sup ni siap. Untuk dia punya bread pula, nanti bread tu aku akan potong. Dan butter ni, okay, kita, butter like. Okay, butter ni nanti, saya akan letak hirisan garlic. Bukan hirisan lah, betul lah hirisan. Hirisan ataupun minced garlic. Dengan oregano, like saya ada oregano dekat rumah ni. So, 3 benda tu je. Yang ni butter, garlic dengan oregano, campurkan. So, untuk butter ni, saya tak tahu dia salted ataupun unsalted. So, kalau butter tu unsalted, korang boleh tambah garam. Okay? Kalau untuk butter unsalted lah. Tapi kalau butter tu memang salted butter, korang tak perlu letak garam. Tapi kalau saya memang tak nak letak garam sebab garam dia nanti akan ada dalam sup. Okay? Ini terpulang dengan korang lah. Ikut lidah masing-masing. Jadi tanpa melengah ke masa, mari kita mula baking buat kedua kalinya. Okay, untuk roti ni kita keluarkan daripada loyang. Tengok weh betapa kerasnya dia dan berat and very dense. Jadi kita panggil sebagai dense and gummy. Hai. So saya akan potong besar mana yang aku rasa aku nak makan kot. Bread ni bukan nak cakap dia tak sedap. Cuma I cannot eat it like a normal bread. Like, you know what I'm saying? See? Korang tengok lah korang. Dia cantik ada rongga-rongga tu. Cuma dia gummy lah. Faham tak tekstur yang gummy? So saya akan potong dalam saiz macam ni. Supaya senang sikit orang nak makan. Kesilapan saya yang saya rasa dalam membuat roti ini adalah saya guna starter tu masa dia dah lepas peak hours. Yang buat sourdough bread tu mungkin dia tahu apa yang saya maksudkan. Okay, lepas tu kita guna bawang. Okay, kita guna banyak ni je. Dan kita mincekan. Okay, kemudian kita ambil lah butter ni tadi. Okay, butter ni dah cair sebenarnya. Sebab lebih better korang guna butter yang cair daripada butter yang sejuk. Sebab nanti kan kita nak sapu dekat atas roti. So kalau kita nak senang sikit sapu atas roti, mestilah kita guna butter yang cair macam ni. Faham tak korang? Okay, kita letak butter. Saya sebenarnya tak ada sukatan yang tepat. So korang jangan tanya apa sukatan saya. Saya just buat raso-raso aja. Okay, dan kita letak oregano. Oregano ni korang boleh dapatkan dekat mana-mana pasar raya. Dia datang dalam botol kecil macam ni je. Ataupun kadang-kadang dia dalam paket tau. Dia akan tulis oregano Italian herb. Gitu. So ini adalah garlic spread. See? Simple je resepi garlic spread saya. Macam saya cakap tadi, nak letak garam letak, tak nak letak pun tak apa. Terpulang kepada cita rasa masing-masing. Kita boleh spreadkan atas roti ni. Macam ni je. Spread belah depan dan belakang. Okay, so saya punya roti dah habis sapu dah dengan butter semua. Saya tak buat habis tau. Sebab saya takut kalau saya buat banyak pun tak ada orang makan. So kita start bakar. Okay, untuk bakar saya tak bakar dalam oven sebab saya tak nak kalau saya letak dalam oven lagi nanti roti tu jadi makin keras. So kita bakar je atas api. Kita
kita bakar dalam kuali macam kita buat toast. So letak je dalam kuali macam ni. So kenapa saya bakar atas kuali? Sebab macam saya kata tadi, tekstur dia dah keras. So kalau letak dalam oven, makinlah buat dia keras. Faham tak? So kita buat macam ni supaya kita boleh maintainkan kelembutan dia. Dan kalau bakar atas api macam ni, saya pun tak tahu kenapa, tapi somehow saya pernah buat lah before ni. Dia memang jadi lebih lembut. Kalau letak dalam oven, dia akan, mungkin sebab dia kering kot. Bila dia kering, bread tu jadi keras. So ni kita boleh pusing-pusingkan dia. Kita buat dia sampai golden brown lah. Yep, that's right. Did you see that? Yeah, girl. Untuk mushroom soup tu pula, korang habiskan je 1 tin Campbell mushroom soup tu dan korang tambah 1 cawan susu segar dan 1 cawan air. Kalau korang nak cair, korang buat step ni. Kalau korang tak nak cair, korang jangan tambah air. Korang letak susu sahaja. Lepas tu kita gaul-gaul sikit dan kita letak secukup rasa ataupun garam dan kita kacau-kacau dia. Lepas tu inilah kejadian dia. Cantik kan? Cantik kan? Okay, korang dah siap pun masakan saya, cik tiba. Dan ini adalah hasil dia. Ini saya punya roti tadi dan dalam dia ada mushroom soup tu tadi dan lebihan sup tu saya letak dalam ni. Dan inilah hasil roti kita. Saya tak bakar habis roti saya. Sebenarnya masih ada lagi separuh. Separuh tu saya simpan dalam fridge dan yang ini yang saya bakar tadilah. Anyway, mari kita review. Kita cicah dulu dan kita makan. Panas. Ooh, so good. The mushroom soup is good. So good. Let me try. So good. Saya bukan overreact apa, tapi seriously sedap. And finally, my bread tak dibuang dalam tong sampah. Jadi sebelum ni kalau saya buat bread, roti and dia tak jadi, saya buang tau. Dan saya tak pernah terfikir langsung nak buat benda ni. Kenapalah saya tak buat ni dari dulu? Kan membazir. Okay, a little bit of ASMR for you guys. Okay lah. Cukup. Macam cakap tadi, korang jangan letak garam dekat roti korang. Trust me. Better korang letak korang punya garam dalam mushroom soup tu. Sebab kalau korang letak garam dekat roti, then soup tu sendiri, kalau korang tak letak garam, soup tu memang dah ada rasa dia sendiri. Faham tak? So imagine kalau saya letak garam dekat roti tadi memang masin. Yang ini tak masin sebab saya tak letak garam. So memang perfect combinations. Like, I'm so proud of myself. Saya lebih improve dalam bidang masakan. Mungkin selepas ni saya boleh kalahkan Khairul Amin. Watch out. Walaupun roti saya gagal, walaupun roti sourdough saya gagal, watch out KA. I'm going to take the title. Yeah. Anyway, di sini saya mengambil kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton video pertama Stories with Belle, iaitu yang bertajuk Kisah Seram, Dirasuk ataupun Mengigau. Saya sebenarnya tak expect langsung. Walaupun view tu tak adalah banyak sangat, tapi sebagai a small YouTuber macam saya, kalau video saya mencecah 100 lebih itu dalam masa yang singkat, saya sebenarnya sangat-sangat
happy. Walaupun view tu cuma 100 orang lebih je, macam dia tak macam YouTuber-YouTuber yang lain sampai beribu-ribu orang tengok. Tapi saya still bersyukur sebab ada orang, saya tahu yang ada orang support saya. Macam tu. Jadi kalau korang tengok video ni sekarang, keep on supporting me. And kalau korang berminat nak dengar saya bercerita, cerita-cerita hangat, kan? Kita bercerita, cerita apa-apa je lah, cerita hantu ke, cerita anything, cerita yang korang rasa korang nak dengar ataupun cerita yang korang nak saya ceritakan ataupun korang nak berkongsi kisah hidup korang, macam mana nak korang membesar daripada kecil ke besar, ke tua, macam tu. Korang pergi dekat description box tu, ada link Google Form tu. Please guys, submit cerita korang dekat situ supaya saya boleh continuekan saya punya sesi Stories with Belle. Sebab kalau tak ada orang bercerita dekat situ, saya tak dapat nak teruskan podcast Stories with Belle saya tu. Sebab saya pun tak ada sumber cerita. Cerita hantu tu pun kebetulan je saya ada cerita tu. Tapi tu tak adalah cerita hantu-hantu. More tu macam tajuk dia lah. More tu mengigau je sebenarnya. Tapi seram lah juga kan. Macam tu lah. So thank you guys. Anyway, thank you. Dan video saya memasak ayam gepok tu pun sebenarnya adalah satu fenomena. Walaupun view dia belum mencecah 100. Tapi bagi saya, setelah sekian lama saya tidak membuat video YouTube, saya sangat happy. Sebab itu adalah video pertama yang aku boleh cakap view dia boleh dikatakan banyak lah. Berbanding dengan video-video saya yang sebelum ini yang hanya tak sampai 30 orang pun yang tengok. Tapi tak apa. Saya sedar diri saya siapa. Jadi anyways, thank you so much guys. And thank you for watching my videos. Please jangan lupa subscribe, comment, like and share my video. And goodbye.